Menurut Leslie J. Briggs, media ialah alat fizikal yang digunakan untuk menyampaikan kandungan material. Ia boleh dalam bentuk buku, perakam video, perakam pita, kaset, kamera video, gambar, grafik, televisyen atau komputer. Manakala Wilbersham pula berkata, media adalah teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dan dibaca. Oleh itu, media boleh didefinisikan sebagai saluran sama ada sebagai alat atau produk yang mengandungi mesej yang dicipta oleh satu pihak untuk berkomunikasi dengan pihak yang lain. Antara contoh-contoh media adalah seperti berikut. Contoh media elektronik adalah televisyen, radio dan telefon. Manakala media cetak adalah majalah, risalah dan surat khabar. Contoh media baharu pula adalah internet, laman web dan permainan komputer. Media dan politik tidak dapat dipisahkan. Intipati media yang sejajar rapat dengan penyebaran maklumat mewujudkan kepentingannya dalam institusi politik. Sama ada untuk mempengaruhi pengundi, menyampaikan manifesto atau menyebarkan propaganda, media telah muncul sebagai saluran utama untuk penyebaran maklumat dalam institusi ini. Sebelum adanya penggunaan internet secara meluas, penyebaran maklumat kebanyakannya dibentuk oleh media arus perdana. Kempen-kempen politik ketika itu menggunakan media cetak dan elektronik yang masih bersifat tradisional. Antara contoh-contohnya adalah iklan TV mengajak orang ramai keluar mengundi. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Yang kedua, penyampaian manifesto menggunakan surat khabar. Dengan pengawalan media arus perdana oleh pihak kerajaan sejak sekian lama, politik Malaysia menyaksikan penguasaan selama 61 tahun oleh Barisan Nasional. Parlimen ke-12 dibubarkan. Namun, sejarah tercipta pada Pilihan Raya Umum atau PRU yang ke-13 apabila Blok Pembangkang berjaya memenangi hati rakyat. Meskipun Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan persekutuan, namun ia gagal meraih majoriti 2/3 buat kali kedua. Barisan Nasional juga gagal membentuk kerajaan 2/3 di Perak, Terengganu, Kedah dan Negeri Sembilan. Selain itu, Barisan Nasional gagal menebus kekalahan di Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan yang terlepas ke tangan Pakatan Rakyat dalam PRU 12. Ini boleh dikaitkan dengan pengaruh media baharu dalam kempen-kempen yang dijalankan oleh mereka. Antara contoh-contohnya adalah kempen-kempen politik di YouTube. UMNO, dia buat spekulasi cerita macam-macam. Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri yang komen. Datuk Seri Najib ni, orang tanya pasal Altan Tuya, ngeleng kepala tak tahu. Yang kedua, kempen-kempen politik di Facebook. Taktik ini yang dilihat sebagai satu kejayaan telah diteruskan pada PRU yang ke-14. Manakala PRU yang ke-15 melihat satu lagi perubahan besar apabila calon-calon yang bertanding menggunakan medium TikTok untuk berkempen. Parlimen akhirnya dibubarkan. Nama saya Hannah Yo, saya calon harapan kawasan Parlimen P117 Segambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera warga Jitra. Kempen PRU 15 masuk pecutan terakhir. Penggunaan medium ini juga boleh dilihat sebagai satu kejayaan apabila 75% golongan belia dan pengundi muda
telah keluar mengundi. Media juga memainkan peranan yang penting dalam penyebaran semangat patriotisme. Umum mengetahui bahawa penjajahan British di Tanah Melayu telah bermula sejak abad ke-18. Namun, penentangan terhadap mereka dilakukan dalam kelompok yang kecil seperti Abdul Said di Negeri Sembilan dan Datuk Mahathir di Perak kerana kurangnya semangat patriotisme di kalangan penduduk lain ketika itu. Beberapa orang nasionalis telah menggunakan media bercetak bagi menyampaikan idea kemerdekaan dan menyebarkan semangat patriotisme. Antara mereka yang telah menyumbang kepada kebangkitan rakyat Tanah Melayu melalui penulisan adalah Pak Sakong, Ahmad Bostamam dan Abdul Rahim Kajai. Antara karya yang terkenal adalah Putera Gunung Tahan oleh Pak Sakong yang mengkritik kezaliman British dan Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai yang menyeru kaum Melayu agar tidak mudah diperkotak-katikkan oleh bangsa pendatang. Usaha ini dilihat telah membuahkan hasil dengan kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Merdeka! Merdeka! Melihat betapa pentingnya media dalam menyebarkan idea dan semangat patriotisme, lagu-lagu patriotik telah dicipta bagi menambahkan lagi semangat ini dalam jiwa setiap rakyat. Puji dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga. Melalui lagu-lagu ini juga diceritakan jerih perih pejuang-pejuang kemerdekaan dalam membebaskan negara dari tangan penjajah. Selain melalui lagu, kerajaan kini juga menggunakan media seperti surat khabar, televisyen, radio dan filem dalam menyebarkan semangat patriotisme kepada rakyat. Media juga memainkan peranan yang besar dalam memelihara kestabilan politik di mana perkara ini amat penting dalam mengekalkan keharmonian negara. Dengan menggunakan media, kita dapat menyemai semangat toleransi antara kaum, mengiktiraf hak kebebasan beragama dan membawa kepada perpaduan rakyat yang kukuh dan dapat mengelakkan peristiwa hitam seperti peristiwa 13 Mei 1969 daripada berulang semula. Kestabilan politik juga dapat mengukuhkan ekonomi negara. Oleh itu, secara kesimpulannya, media memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat mengenai dasar atau hala tuju negara, membentuk imej negara, menyemai semangat patriotisme, menunjukkan kestabilan politik atau ekonomi negara, termasuklah mengekalkan toleransi dan perpaduan rakyat.